Saya okey lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi. Kali ini dalam Seismik Seram jam 12. Dan malam ni kita agak special sikit berbanding dengan malam-malam sebelumnya. Kita ada special guest yang kita bawakan, dua orang artis yang dimintai ramai. Kita ada yang pertama, kita ada Ismail Izani. Hai Ismail. Halo, apa khabar? Sihat. Okey, dan kita juga ada seorang lagi yang saya rasa saya juga meminati beliau. Ini dia, kita ada Sherry Al-Haddad. Hai Sherry. Yeay, mini love. Wah, dia punya mood happy Sherry. Malam ni kita dapat mood seram je, ada mini love. Lagi sekali lah. Okey, dah. Dan seterusnya kita ada seorang lagi, rakan kita dekat Seismik juga. Kita ada Aisyah. Hai. Malam ni kita nak bercerita kisah seram sekolah dan asrama. Ada antara kisah-kisah ni yang kita akan bacakan kejap lagi adalah kisah yang dikongsi oleh subscribers kita orang juga. Okey, korang semua dah ready? Ready. Jom kita mulakan Seismik Seram jam 12. Okey, tajuk cerita yang pertama ni, satu sekolah dirasuk sampai pelajar terjun bangunan sekolah. Daripada Rabiatul. Janganlah macam ni. Saya duduk seorang ni. Jangan macam ni. Baik. Story ni masa aku sekolah dekat SMK Rasau, B5, Terengganu. Benda ni jadi dari malam first hari perkemahan sekolah 2013. Malam tu ada aktiviti night walk. Sekolah aku ni betul-betul tepi hutan. And night walk tu, semua peserta dan cikgu yang jaga masuk hutan tu. Diorang masuk hutan tu macam biasa, berbaris semua. And ada satu kawasan dalam hutan tu ada tompok-tompok putih kat daun. And 2-3 orang kawan aku yang join camp tu, diorang bergurau and sentuh benda tu semua. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku dalam tu. Masuk malam kedua, benda tu semua start ganggu bila aktiviti malam kebudayaan. Masa tu ada satu kumpulan ni, diorang puteri Islam. Diorang berlakon pasal jenazah semua tu lah. Allahuakbar. Baca Yasin semua, pakai baju putih. Masa persembahan tu berjalan, ada seorang peserta nampak benda putih terbang ke tingkat 2. Besoknya, hari Ahad, kita orang kumpul kat dataran macam biasa. Masa ni ada seorang budak perempuan pingsan. Keadaan still okey lagi dan jadi makin teruk bila ramai yang mula pingsan. Menangis dan terpekik macam orang gila. Makin lama jadi makin kecoh bila ada student dan cikgu-cikgu pun dah start kena rasuk. Depan bilik pengetua ada bau darah dan bau telur yang dah busuk. Cikgu arahkan student perempuan ke surau dan yang lelaki stay dalam kelas. Yang kena rasuk tu macam-macam jenis ada. Ada yang berlari, yang menari ulit mayang. Cikgu pun ada yang bersilat bagai dan benda tu berlarutan sampai 5 bulan. Nampak macam-macam. Nenek tua, benda berbulu. Yang rambut panjang, yang muka hodoh. Paling tak boleh lupa bila ada 3 orang budak ni. Seorang dia juara pucuk sekolah lah, kena rasuk dan lari masuk dalam hutan tepi sekolah aku. Dan ada cikgu yang pergi rumah budak ni. Yang paling tak boleh belah ni ada dekat rumah dia. Tengah mandi padahal hutan tu dengan rumah dia ibarat macam selatan dan timur, lain arah. Budak tu sampai sekarang jadi tak normal. Kesian gila. Allahuakbar. Oi, takut dah pula. Yang kedua ni, dia kena rasuk and keluar dari kelas. Dia berlari ke kawasan lapang tepi sekolah aku tu, sebelum hutan tu. And what? Dia main dengan darah haid dia sendiri. Okay. Ni scary. Dia main dengan darah haid dia sendiri, conteng-conteng kat muka, kat pakaian sekolah sambil senyum-senyum. Woi, sampai senyum. Oi, takut pula. Aku dah tersenyum macam tu, scary. Lakonan semula. Dan yang ketiga, budak lain ni, dia kena rasuk masa lihat dia dari tingkat 2. Dia berlari ke tingkat 3. Sekolah aku tu 4 tingkat. Dan naik penghadang kaki 5 tu nak terjun. Nasib geng-geng lelaki ni sempat pegang tangan dia. Ada yang jaga kat tingkat 2, ada yang jaga kat tingkat 3. Kalau budak tu jatuh, alamat dia memang masuk berita kat sekolah. Pelajar terjun bangunan sekolah kerana dirasuk. Ramai ustaz dan bomoh tanpa diundang datang tau. Ustaz kata benda ni jadi
sebab peserta camp yang kacau rumah diorang. Dah Dan agak diorang Agak dan diorang serang balik, tambah pula dengan yang dah ada lama kat sekolah tu. Memang bergabung lah cerita dia. Dia macam ni lah. Dia pun satu lah Seram. Memang nak cerita memang pengalaman walaupun tak kena tapi kawan-kawan yang kena kan. Masa tu pergi camping kat Sungai Congkak ke mana entah, camp pengakap lah. Kan selalu kalau malam-malam kita ada night walk. Mula-mula kita orang ada 8 ke 9 bulan dah. Facilitator tu suruh kita orang jalan seorang-seorang tau. Kan gelap kat lereng bukit tu. Lepas tu mula-mula first 5 kumpulan yang pergi tu. Masa tu Aisyah kumpulan ke-6 ke yang belakang-belakang lah. Masa first 4 ke first 5 yang pergi, diorang kata memang diorang cakap lah ada facilitator jaga kat tengah-tengah tu. Tapi bila sampai kat penghujung tu, dia kata tak dia, kita orang tak tunggu kat tengah-tengah tu. Siapa tunggu kat tengah-tengah tu? Rupanya ada orang yang menyamar jadi facilitator kat tengah-tengah tu. Macam panggil, sini. Ikut sini. Dia Kena pun panggil. Dia pun nak join. Dia nak join, nak kerja. Dia nak join. Mungkin cita-cita dia nak jadi facilitator. Kadang-kadang facilitator ni saja je tau. Itulah dia tu. Mana ada jaga, mana ada. Padahal dia ada jaga kat situ. Betul. Tapi itulah, masalahnya bila dah tanya semua Fesi yang ada kat tengah-tengah tu, ada kat penghujung tu. Macam mana dia boleh dekat tengah-tengah tu kan? Itulah yang macam mysterious tu. And I end up the last 3 kumpulan yang terakhir tu tak buat pun night walk jalan seorang-seorang kat situ. Semua jalan kumpulan je. Untunglah. Tak kena lah, tak kena. Untung sangat-sangat. Okay, cerita ni diambil daripada Twitter Jejul. Tak tahu lah Jejul ke Jejul nama dia ni. Ini kalau nak orang muda sikit Jeju. Tajuk dia, Detik Seram Seorang Fasi di sebuah sekolah di Kuching, Sarawak. Panjang pula tajuk dia Sekolah ni dulu dikatakan tapak lama kem tentera Jepun. Ini apa orang tua-tua dulu katalah. Tempat banduan disembelih lah, senang cerita. So aku yang dapat tengok benda-benda gini dah biasa tengok orang berkawat tak berkepala. Apa tu? Okay. Dan ada yang datang tanya mana kepala dia orang. Boleh pula dia tanya mana kepala mana tahu. Berbalik ke cerita asal. Sekitar bulan Julai 2017, aku merupakan seorang fesi untuk satu kem kepimpinan. Kem untuk melatih batch pemimpin junior lah katanya. Kem tu diadakan kat sekolah tu selama 2 hari 1 malam. Biasanya, sekolah kita orang kalau ada program bermalam akan buat solat maghrib, isyak dan hajat berjemaah. Aku sebagai fesi kena datang awal sebab nak berbuat preparation. Aku ni merayau-rayau lah seorang-seorang kat sekolah. Nak cari feeling kot. Maghrib masa tu masuk pukul 6.35, 6.40 dah mula senja. Orang tua-tua selalu kata waktu senja ni orang cakap jin berkeliaran. Aku dah biasa tengok dah benda ni, so tak takut lah. Cuma entah waktu tu aku rasa tak senang hati, macam akan ada benda buruk berlaku. Lepas isyak, duduk lepak dengan member lah dekat tepi kantin. Kantin ni tak jauh dari hutan belakang. Surau tu dekat depan kantin je. Aku jenis yang suka karuk lah dengan member. Nyanyilah lagu rock kapak masa tu. Tapi time tengah syok tu, mata aku meliar ke hutan belakang. Aku nampak benda hitam, badan besar macam gajah. Aku tak nampak jelas sebab tak pakai spek. Benda tu tiba-tiba muncul bila aku terbuka lagu Menanti Kekasih. Ni lagu ni yang Indonesia tu Ayu mati bunuh diri. Tu kan? Jangan jadi. Jangan begitu. Korang google lah tentang lagu ni. Sumpah aku tertekan lagu ni. Aku malas lah nak tegur benda tu and tak nak beritahu member aku. Tak nak takutkan diorang. So aku biar je lah event benda tu dalam macam lambai-lambai. Pukul 10, kita orang semua fesi dan peserta berkumpul kat dataran di tengah-tengah 4 blok tu. Masa aku sampai dataran tu, mata aku masa tu meliar-liar tengok sekeliling sekolah. Dan aku ternampak ada makhluk yang aku tengok kat hutan tadi. Dia berdiri pula dekat depan makmal sains tingkat atas sekali. Time tu, dalam hati dah memaki hamun dah. Kenapa benda ni ikut aku pula lepas je aku terdetik macam tu? Benda yang berdiri tadi tu tiba-tiba lenyap terus.
Nak dijadikan cerita, lepas semua aktiviti habis, kita orang pun nak tidur lah. Tapi before tu, aku pergi cuci muka dengan berus gigi dekat tandas sorang-sorang. Tandas tu terletak dekat dengan kantin tadi. Kiranya dekat jugalah dengan hutan. Dah nak sampai ke tandas tu, aku cium bau hanyir. Busuk sangat sampai aku rasa nak muntah. Nak tak nak, aku masuk ke tandas jugalah sebab perlu buat benda yang apa yang patut. Tengah aku gosok gigi, aku ternampak ada satu lembaga berdiri depan satu pintu tandas melalui cermin. Uish. Rambut dia panjang, lepas tu berbaju putih, ada kesan darah. Rupanya bau busuk tu datang dari diorang. Aku dah cuak, cepat-cepat aku berkumur dan angkat kaki lari. Tapi masa aku nak lari tu, dia terus tak menyilai. Oi. Aku aku tengah imagine. Ayah. Dan aku cepat-cepat Sherry, jangan macam tu. Risau. Dia terus tak menyilai dan aku cepat-cepatlah masuk tempat tidur sebab takut punya pasal. Aku tidur berhadapan dengan tingkap, so mata aku automatically akan pandang keluar. Benda tu elok je perhati aku kat luar tingkap. Terus buat aku pusing badan ke kanan dan paksa juga dia tidur. Aku pun baca apa yang patut, tapi benda tu tiba-tiba tindih aku. Allahu Akbar. Benda tu macam nak bercakap dengan aku, tapi aku tak endah disebabkan aku susah nak bernafas. Aku jerit dalam hati, kau nak apa? Uish. Tapi dalam hati tau, dalam hati. Dalam hati tau. Aku tak kacau kau. Lepas tu dia berbisik, kau ganggu tempat aku. Lepas tu aku terus teringat yang kita orang sebelum tidur tadi sempat main gusti dan adalah bising-bising sikit. Mungkin sebab tu dia datang cari aku. Tak lama lepas tu ada member aku masuk dan benda tu terus hilang. Aku pun apa lagi, buka ayat-ayat ruqyah kat YouTube dan cuba tidur walaupun otak still fikirkan benda yang tindih aku tadi. Allahu Akbar. Nak cerita pasal pengalaman ni, bukan pengalaman kena yang first hand kena macam tu, tak, bukan orang yang kena. Cerita dia lebih kurang macam cerita yang pertama Aisyah baca tadi. So dulu kawan saya ni pernah pergi satu perkemahan dekat, kita orang dekat sekolah Negeri Sembilan lah. Masa dia pergi tu okey, tapi selepas dia balik tu, ingat lagi waktu tu waktu perhimpunan tau, pagi tau, dah pukul 8 pagi macam tu kot, dekat bawah perhimpunan dekat nak habis lah. Tiba-tiba dia boleh menjerit tau. Dia menjerit yang wah, tiba-tiba tau. Boleh bayangkan waktu tu macam semua orang tengah okey, cikgu tengah cakap kat depan, tiba-tiba dia menjerit. Lepas tu kita orang semua macam kadut lah, apa benda ni kan. Kadang orang bergaduh ke apa. Tapi bila pergi je belakang tengok, dia dah meronta-ronta. So waktu tu ingat lagi, saya dengan cikgu dengan kawan-kawan lain juga, kita orang ada bawa dia pergi kat bilik sakit. Kita orang pegang dia. Bayangkan dia ni kecil je orang dia, tapi yang pegang tu dalam 6-7 orang, dia boleh melawan-lawan lagi. Masa pegang dia tu, dia menakut-nakutkan orang yang pegang dia tau. Dia pandang seorang-seorang, dia pandang kanan, dia pandang kiri. Dan masa tu saya pun ada juga kena. Waktu pegang kaki dia tu, dia kata, lepaskan aku. Lepas tu kan korang, dia pandang tempat mata aku, dia cakap, kau lepaskan aku. Kalau saya lepas dia balik, Lepas kaki dia. lepas dia balik, saya terus balik. Saya tak cakap je, lepaskan aku. Baik. Dia sebenarnya benda tu dah macam bawa keluarga dia. Dan paling scary sekali adalah bila satu hari tu ustazah saya cerita, ustazah sampai pukul 6.30 pagi kat sekolah, pukul 6 pagi. So dia cerita pagi tu dia masuk bilik guru, dia sorang-sorang 6 pagi, dia nampak satu budak perempuan baju putih, rambut panjang, tengah tunggu dekat meja dia. Dia memang tengah tunggu kat ustazah tu. Ustazah tu cakap, kau nak buat apa? Kau nak apa datang sini? Kau pergi balik rumah kau. Tapi benda tu tak ingat benda tu cakap apa dengan dia. Lepas tu, lepas ustazah tu kena, ada ustazah lain kena, rumah dia orang tingkap kena ketuk. Setiap ustazah ada ustaz kena. Semua yang beralim ulama kena. Alim kena. Ni benda ni family besar. Family besar, betul. Daripada antiserampunya.blogspot.com. Misteri suara seram asrama.
Ui, dah ada mood dah Dia tu. punya intro tu. Oi. Itu dah seram-seram dah, Sherry. Itu je dah seram Okey. Bukan saya, tapi saya penulis ni ya. Okey. Pernah mengalami pengalaman seram ketika menuntut di sebuah sekolah di Kuala Terengganu. Wow, macam cerita ni kisah benar. Hari ketiga saya masuk asrama, senior mula bercerita tentang hantu kepada pelajar-pelajar Julia. Selepas sering mendengar cerita hantu bersama, saya mula berkawan dengan Julia. Kami mula rapat sebab masing-masing takut nak pergi tandas malam-malam. Kami saling menemani bila nak terkencing malam-malam. Pada mulanya, kami berdua memang tak percaya cerita hantu senior sebab sebelum saya mendaftarkan diri di asrama, abang saya dah bagi tahu awal-awal supaya jangan dengar sangat cerita hantu ni. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari ni, saya memang tak boleh nak lelapkan mata. Katil Julia ni sebelah saya je. Saya nampak Julia dah tidur nyenyak. Yang lain pun dah tidur juga. Saya tengok jam, dah pukul 2 pagi. Saya cuba nak lelapkan mata, tapi tak boleh. Sedang saya berguling ke kiri, ke kanan, cuba nak lelapkan mata, saya terdengar macam ada orang buka tingkap bilik saya. Dia main tingkap guys. Tingkap tu betul-betul depan katil saya. Saya boleh nampak tingkap tu sebab semua katil dah disusun menghadap ke tingkap tu. Katil saya yang keempat dari dinding. Saya tak fikir apa-apa lagi masa tu. Sehinggalah saya terdengar satu suara. Satu. Alah. Okay. Lepas saya dengar suara tu, saya terus teringat cerita senior masa mula-mula saya mendaftar di asrama. Ui, alamak. Satu dah tidur. Ui, takut. Saya okey lah. Dah tidur. Ui, Tiga dah tidur. Empat tak tidur lagi. Saya makin tak sedap hati sebab saya memang katil keempat dari dinding. Saya baca semua surah-surah yang saya hafal dalam keadaan sebutan yang berterapung. Benda tu mengira lagi. kira lagi. Hai. Dah tidur. Dua dah tidur. Tiga dah tidur. Empat tak tidur lagi. Hai. Ya. Badan saya memang dah menggigil masa tu. Saya cuba panggil Julia dengan suara yang bergetar-getar. Julia! Oh, Julia! Tapi apa yang membuatkan saya makin menggigil dan menangis bila saya dengar benda tu cakap, Julia dah tidur. Oh my god. Dan disertakan hilaian ketawa yang kuat. Saya terus jerit. Pergi! Banyak kali juga. Saya jerit sampai semua pelajar dalam bilik saya terbangun. Saya langsung tak berani nak pandang benda tu lagi. Habis cerita tu. Sebenarnya kan cerita ni memang selalu dengar lah. Macam Yes, Sebab saya legend. dengar. Maknanya jenis Legend. tak ada tidur tau. So macam bila Main tak suka lah dengan benda ni. Sebab dia macam kacau masa semua Dia akan teringat-ingat. Betul. kan? Cerita ni masa saya praktikal di Aswara, tapi kita praktikal di luar lah, di Istana Budaya. Kalau korang pernah pergi Istana Budaya, waktu tu musical Tun Mahathir di Istana Budaya. Saya jaga bahagian cenderamata. So dekat main lobby tu, sebelum korang nak masuk ke dalam panggung Istana Budaya tu, korang akan lalu lobby dululah. So waktu tu lah kita akan berniaga, jual t-shirt, jual mug, jual buku. So satu hari ni kita dapat undangan Tun Mahathir lah nak datang malam tu.
Jadi kita orang ni yang budak-budak yang jaga cenderamata ni duduklah dekat luar, duduk kat lobi tu lah. So selalunya setiap malam memang kita akan sementara persembahan pementasan musikal Tun Mahathir dekat dalam tu, kita orang akan duduk dekat lobi dan borak-borak lah dekat situ, main-main, ketawa-ketawa. And then dekat dalam Istana Beraya tu, ketika Tun Mahathir nak masuk ke dalam ruangan tu, ada announcement. So akan ada MC dekat satu tempat ada MC, tapi orang boleh nampak MC tu sebab ada lampu sorot yang akan pancarkan ke MC. Dan lepas tu waktu tu intermission tau, ada seorang pekerja ni datang marah-marah saya dekat belakang. Hey, kau buat apa tadi? Kau buat apa tadi? Lepas tu saya cakap lah, saya buat apa? Saya buat apa? Saya cakap macam tu. Kenapa marah-marah ni? Tiba-tiba je. Kenapa kau duduk belakang MC masa ucapan kata-kata aluan? Kita boleh nampak kau dekat belakang MC. Lepas tu macam, bila masa aku masuk dekat dalam tu, aku duduk dekat belakang MC tu. Lepas tu dia cakap, Sherry, kau tak payah nak tipu lah, memang itu kau. Tapi kenapa kau duduk diam je dekat belakang MC tu? Apa yang kau buat? Lepas tu saya cakap dengan dia, nama dia Zack. Saya tak duduk pun dekat belakang tu. Sepanjang pementasan tadi Tun Mahathir masuk pun, kami kita orang ni ada dekat depan lobi ni tengah duduk melepak dekat depan ni. Saya tak masuk lagi dekat dalam. Lepas tu Zack macam, habis tu aku nampak siapa tadi? Manalah saya manalah aku tahu, aku cakap macam tu kan. Manalah saya tahu? Saya tak tahulah sebab saya memang ada dekat depan ni je. Rupa-rupanya ada pekerja IB kata maksudnya ada benda yang menyerupai saya dekat belakang MC tu sebab diorang kata mungkin saya terlalu bising dekat luar. Sebab kita orang kat luar kan duk gelak-gelak, mengilai-ngilai, duk gelak-gelak kan. Jadi benda tu ada dekat belakang MC tu, so dia macam menyerupai saya kat belakang tu. Zack tu terus demam weh. Yelah, ada yang witness benda tu kan? Dia terus demam. Berapa hari dia demam sebab memang betul dia nampak saya dia dekat situ. Sebab yelah dia marah lah. Benda tengah formal, kita tengah mengalung-alungkan kedatangan Tun Mahathir dengan isteri ni waktu tu. Boleh pula ada aku kat belakang tengah post kat belakang tu kan. The next day terus memang jaga tingkah laku lah, duduk diam je. Lepas meniaga tu duduk je, tak nak gurau-gurau, tak nak apa sebab takut. Okay, so story ni daripada Adia Wattpad Amui. Okay, tajuk dia Katil Atas. Ada sikit je. Kisahnya dulu ada seorang pelajar baru masuk asrama. Dia ni sebenarnya ada penyakit lah, teruk, tapi tak tahu macam mana boleh lepas masuk asrama. Tak tahulah teruk macam mana kan. Yelah, kan ada medical check up apa semua. Kalau sakit teruk, memang tak dibenarkan duduk asrama. Katanya pelajar ni memang nak sangat masuk sekolah tu. Impian dia daripada kecil lagi. Dia tidur katil atas, kira katil bertingkat lah kan. Ada satu hari ni, dia baring kat atas katil. Mungkin hari Ahad kot. Dari pagi dia baring berselimut satu badan sampai petang. Sampailah ke malam. Budak-budak lain tak kejut. So diorang tak nak kacau lah. Sebab macam dia ni kan, yelah sakit, macam mana boleh masuk asrama semua, tapi dia nak juga kan. Lagipun budak tu pendiam, tak ramai kawan dan banyak menyendiri lah. Esok paginya nak ke sekolah. Peraturan kat situ, semua pergi sekolah, kita kena kunci dorm. Kalau sakit pun mesti duduk di dalam bilik sakit, tak boleh duduk dalam dorm. Waktu ni baru budak-budak kejut dia, tak bangun juga. Ada seorang ni selak selimut dan tengok muka dia dah memang pucat lah. Tubuh dia dah keras apa semua. Panggil warden dan warden sahkan dia meninggal dunia. Tak lama lepas tu rumor mengatakan yang dia meninggal dunia sehari sebelum tu. Ui, senior cerita bila katil tu kosong, ada yang ternampak macam orang tengah lari, selimut satu badan. Ada seorang ni tidur di sebelah katil tu. Dia terjaga malam dan ternampak orang berselimut atas katil sebelah. Padahal dah tak ada orang dah. Bila dia tengok lama-lama, selimut tu terbuka dan ternampak ada seperti bungkusan lain berkain putih berbalun ketat tanpa pasang. Dah habis. Nasib baik, nasib pendek.
sebenarnya ada, tapi nak kata pasal sekolah tu dia macam sikit-sikit je lah. Kalau nak kata pasal experience lifetime, saya pernah sebab saya kan under Workplace Entertainment, which is a recording label. So kita orang ada, masa tu ada 3 talent artist tau. Masa tu ada Dennis Sofian, Naim Daniel dengan saya. So office Workplace Management ni dekat area Subang lah, and then di rumah. So talent semua dibenarkan untuk tidur situ. Saya pun kadang-kadang saya ada bilik kat situ juga. So saya kadang-kadang akan balik situ, saya akan try buat lagu sebab studio saya dekat situ. Saya pula jenis yang balik lambat tau. Saya suka balik pukul 2 pagi. Ni sebelum PKP lah, ni cerita sebelum. Lepas tu datang balik kan, balik seorang semua. So Dennis ni memang suka duduk dalam bilik. Dia ni pula jenis yang tak keluar. Esoknya saya terjumpa dengan dia. Saya keluar bilik, esok dia keluar bilik nak makan kan. So dia cakap, Mak semalam awal lah kau balik. Dia cakap macam tu. So Mak macam mana ada semalam awal juga kot, dalam pukul 1, pukul 2 tu kira awal lah. Cakap tu kan. Lepas tu dia gelak-gelak, alah tak payah tipu lah, balik pukul 9 kan semalam. 9, 10 macam tu. Sebab dia cakap dia dengar ada orang naik tangga. Sebab rumah tu 2 tingkat. So dia dengar ada orang naik tangga, ada orang tutup bilik, tutup pintu, ada orang flash. Dia dengar macam-macam lah. Macam banyak aktiviti yang dilakukan kat rumah tu. Padahal masa tu dia seorang je. So saya pun macam nak sejukkan hati dia, macam betul lah tu. Kita pun betul lah tu. Tapi saya masa tu fikir macam mungkin dia salah dengar kan pula. Sebab saya ni jenis yang macam, bukan nak kata berani, tapi macam selagi benda tu tak proven depan mata saya atau saya yang witness kan, saya tak akan rasa macam faham tak? Macam tu kan. Lusa tu saya datang balik situ, saya dah tidur situ apa semua. Danny cakap dia nak keluar makan. Okey, nak keluar makan, nak aku hantar kak? Tak kan, saya tu nak aku hantar tak? Dia cakap tak payah, tak apa, aku boleh pergi sini, aku naik Grab. Okey lah, saya lepak seorang kat rumah tu. Saya lepak seorang. Masa tu tak nak lepak pula lah kan, tak nak keluar makan dan apa, lepak dalam bilik, main phone. Tiba-tiba dengar benda sama yang dia cakap, bunyi tangga, bunyi pintu. Saya pun dah start macam, Dennis tinggal barang kot, dia tinggal barang kot kan. Husnuzon. Benda tu dengar jauh tau, sebab masa kat luar bilik lah. Tiba-tiba dia main dalam bilik saya pula. Dekat dalam tandas. Tiba-tiba ada orang shower, saya tak tahu, saya tutup. Saya keluar, tiba-tiba saya pusing balik, pintu tutup. Padahal saya buka pintu, so saya rasa tak sedar hati. Okay, tak apalah, tak payah, tak nak fikir lah benda ni. Saya turun bawah, saya gigit kereta, saya lupa tutup lampu tau. So saya tutup lampu living room. Masa saya tutup lampu atas masih buka tau. Lampu yang kira nampak lah tangga dengan tingkat atas kan. So saya dah tutup lampu, saya dah gigit kereta, saya dah masuk kereta, saya tutup pintu. Dekat atas tu ada perempuan berdiri. So saya jadi macam, saya tengok macam Allah. Saya masuk kereta, bayangkan saya masuk kereta, saya dah settle nak gerak ni kan. Tengok ada satu, tak tahu lah, dia tak nampak muka, tak nampak apa, just nampak macam siluet perempuan berdiri. Saya tahu dia perempuan lah, memang dia perempuan. Dia berdiri, dia tegak dia tak buat apa. So saya dah macam Astagfirullahaladzim, saya selawat semua, saya baca apa yang patut. Walaupun bersepah-sepah kan, dah tak tahu macam mana. Time tu pula kereta tak nak start. Ya Allah. Time tu pula kereta tak nak start. Saya pun jam, kenapa kereta tak nak start. Tengok bag semua. Rupanya kunci kereta kat bilik. Alamak. Tinggal kunci. So kena naik atas guys. Bayangkan dia naik atas. Saya pun macam dah pasrah. Saya tak berani nak naik atas. Dengan apa yang saya dah experience tu, saya just buka pintu sikit, saya duduk dalam kereta, saya tak nak pandang, tak nak pandang apa, saya just main phone, cakap dia, Nish, balik lah Nish, tolong. Cakap dia balik kan, tanya tak cakap lah kenapa so dia balik, tapi saya cakap dia balik lah. Sebab dia makan area Subang juga, Subang Jaya. So saya macam expect dia akan balik cepat lah. So Alhamdulillah lepas tu dia balik Grab, dia cakap asal ni Grab. Punya saya cakap lah ada lipas kat atas, tak nak cerita kan. ada lipas kat atas, aku tak berani ambil kunci kereta. Tapi apa yang saya experience tu is my first time saya nampak benda tu like betul-betul saya tengah tengok. Faham kan? Siapa tu? Benda penunggu ni sebenarnya cerita tentang satu asrama dan sekolah, di mana macam sekolah tu ada history dia sendirilah. Saya ni jenis orang budak bandar yang ada problem dengan family. Saya tak nak pergi asrama pun. So saya terpaksa duduk situ kan. Saya tak suka jumpa ramai orang dekat situ, banyak buat kawan. Tapi problem dia is sekolah ni ada history yang
yang dah senior, yang cikgu-cikgu, warden-warden semua tak nak cerita dekat yang baru. Macam tu. Degilnya pelajar-pelajar baru ni, diorang nak tahu juga. Which is saya dan kawan-kawan saya lah. So kita orang plan memang nak pergi ke satu blok which is yang kita orang rasa tempat tu keras. Nama tempat tu Blok M. Tingkat Blok M. Watak saya dalam cerita Dendam Penunggu ni adalah makcik kantin. Dia jenis yang berbual dengan budak-budak sekolah yang ada dekat situ. Walaupun dia tak adalah lama sangat bekerja dekat situ, dan ketika kejadian tu berlaku, dia tak ada pun. Dia pun dengar daripada orang. So dia pun dah macam, okay, Blok M memang aku tak akan pergilah. Cuma bila ada student-student baru ni sibuk nak tanya dia pasal Blok M ni, budak tu keep on push dia tanya, dan dia pun bercerita. Tapi itulah, Makcik Tijah ni pun dia sesuatu juga kadang-kadang. So orang akan Sesuatu. dalam cerita Dendam Penunggu ni, Makcik Tijah pun ada experience. Dia mengalami experience yang agak menakutkan jugalah. Ada benda tak kena dekat college ni bang.